muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma lillah. Dan pada malam ni sama-sama kita hadir ke suatu majlis ilmu untuk kita nyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala keseronokan dan kegembiraan kita semua dengan kedatangan bulan Ramadan, yang insya-Allah kita diberikan peluang untuk berada di dalam bulan tersebut lagi beberapa hari saja. Kita nyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, wahai Allah, kami bersyukur kerana diberikan peluang untuk berada di ambang Ramadan dan di dalam Ramadan. Kita datang pada malam ini untuk kita nyatakan kepada Allah, wahai Allah, kami zahirkan pada malam ini kegembiraan kami kepadamu, wahai Allah, dengan kedatangan Ramadan, kerana hanya orang-orang yang beriman akan rasa seronok dengan kedatangan Ramadan. Yang ketiga, sama-sama kita tanya diri masing-masing pada malam ni. Semua orang tak perlu toleh ke kanan dan ke kiri, tak perlu tengok depan dan belakang. Boleh tanya hati masing-masing, seronok tak bila dengar bahawasanya Ramadan akan mendatangi kita lagi beberapa hari. Kerana ulama sebut, tuan-tuan, ulama sebut kepada kita bahawa kegembiraan yang tercetus dalam hati kita dengan kedatangan Ramadan itu di antara iman, tanda iman yang masih ada dan berbaki dalam kehidupan kita. Dan kalau tak ada rasa apa-apa, ataupun yang lebih malang, berasa rimas dan tidak suka dengan kedatangan bulan ini, ia adalah petanda yang cukup buruk, yang memungkinkan kita tergolong dalam golongan fasik ataupun munafik, wal'iyazubillah. Ada orang tak seronok, dia ingat kawan dia sembang, kawan dia kata, lusa tarawih ni. Dia tak abang kata tak seronok, tapi hati dalam dia, dia kata, tak ada roti canai dah. Dalam hati dia seorang je, dia tahu dia tak seronok dengan kedatangan Ramadan. Hati-hati. Itu tanda nifaq ataupun fisq yang ada dalam hati dia. Dia kena bertaubat dan berbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadiah yang begitu banyak. Hadiah yang begitu banyak, yang mana hadiah-hadiah itu tidak dimiliki dan tidak diperolehi oleh umat yang terdahulu. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian hadiah itu nabi-nabi lain pun tak dapat. Yang pertamanya ialah fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dalam Ramadan ada satu malam, kebaikan dan rahmat Allah yang ada pada malam itu lebih banyak daripada yang ada pada 1000 bulan, kata para ulama. Al-Imam Al-Qurtubi antaranya. Di dalamnya ada malam ni, bulan Ramadan nak main ni, ada satu malam saja, bukan tiap-tiap malam. Dan bila sebut Lailatul Qadar, anak kita darjah 3, darjah 4 pun tahu Lailatul Qadar ni bukan bulan lain, tetapi di dalam bulan Ramadan. Cuma malam ni saya nak ajak diri saya muhasabah dan kita semua
Walaupun hujan, no? Duk renyai-renyai juga ni. Sekali kalau lebat, tuan-tuan masuk dalam kemah tu semua. Tapi padatlah sikit, kan? Lepas tu naik atas pentas ni semua. No? InsyaAllah tak lebat lah kot. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nombor satu, saya nak ajak kita semua muhasabah sebelum datangnya bulan yang mempunyai keistimewaan yang hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling besar antaranya ialah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kemudian Nabi sebut dalam hadis lain, sesiapa yang diharamkan Lailatul Qadar, maka dia telah diharamkan kebaikan yang banyak. Man hurima khairaha faqad hurim. Sesiapa yang tak pernah merasakan Lailatul Qadar, maka dia telah dihalang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri akan kebaikan yang banyak. Orang yang umur 40 malam ni, tuan, hak mai yang dengar online, yang umur 40 kena ingat, Allah bagi peluang puasa Ramadan. Kalau mula umur 15, lebih kurang 15 kali dah. 25 kali, sorry, maaf. Yang umur 40, kalau start puasa umur 15, sudah 25 kali Ramadan. Lagi sakan kalau umur 50. Allah dah bagi jumpa Ramadan 35. Cuba semak diary kehidupan kamu, berapa kali Allah muliakan kamu dengan Lailatul Qadar. Bila Nabi sebut fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di dalam Ramadan itu ada satu malam, satu saja Allah pilih daripada 365 malam setahun. Malam tu ada dalam bulan Ramadan, satu malam saja. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang tidak pernah dirasakan oleh Allah Lailatul Qadar, maka dia telah diharam dan telah dihalang oleh Allah kebaikan yang banyak untuk sampai dalam hidup dia. 10 malam terakhir buat apa kita? Ni nak masuk Ramadan, malam ni peringat untuk diri saya dan kita semua. Malam pertama tarawih masjid ramai tak? Ramai. Subuh pun ramai. Malam kedua, malam ketiga, malam keempat. Lepas tu masuk seminggu, hilang 2 baris, 2 saf. Masuk 2 minggu, hilang 5 saf. Masuk malam 10 malam yang terakhir yang ada Lailatul Qadar, ketika itulah orang Islam di Malaysia ni paling sibuk untuk sambut anak menantu, cucu balik ke kampung, balik ke rumah. 10 malam terakhir yang Allah letak Lailatul Qadar, itulah yang paling sibuk untuk orang ramai-ramai siapkan rumah dan sebagainya. Sebab tu umur 60 dia renung saat malam ni. Saya ajak semua yang hadir dalam ceramah ni, diri saya yang pertama, semua yang dengar ceramah online, kalau umur 60 bermaksud Allah dah bagi peluang untuk jumpa Ramadan sebanyak 45 kali. Berapa kali dapat Lailatul Qadar? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Malam tu satu malam saja, tetapi kebaikan yang ada pada malam itu melebihi kebaikan 1000 bulan, kata para ulama. 1000 bulan ni bukan 3 tahun, tuan. 1000 bulan lebih 60 tahun semalam je. Sebab tu waktu saya belajar di Syria, yang ni
Semua AJK masjid, pengurusi masjid yang dengar, kena usaha. Waktu saya belajar dulu, saya melihat orang ramai mengambil cuti tahunan. Subhanallah. Antara benda yang kita tak boleh nampak di Malaysia ni, pada bulan Ramadan yang kita tak nampak di Malaysia, di sebahagian negara luar ada suasana ini, ialah mereka menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan, iaitu dengan membuka semua masjid-masjid. Waktu tu saya duduk di Damsyik, masjid-masjid dibuka. Siapa nak main iktikaf, boleh iktikaf, disediakan tempat tidur. Bukan katil lah, ruang macam tu je. Dan jarang kita jumpa suasana tu macam tu di Malaysia ni. Sebab AJK masjid pun tak berani buka malam-malam, takut hilang barang lain. Itu istimewa Malaysia ni. Sebab tu kena kunci rapat pintu. Semua masjid kena kunci betul-betul. Kunci sikit-sikit, hilang juga. Tabung yang duduk luar masjid, tak duduk dalam, hilang. Subhanallah. Rupa-rupanya suasana yang kita tengok, mereka menghidupkan 10 malam terakhir, pintu-pintu masjid dibuka, buka puasa disediakan, sahur disediakan, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Kata Sayyidatuna Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 10 malam yang terakhir daripada Ramadan, sehinggalah beliau dan baginda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ajak sekarang diri saya dan kita semua untuk sama-sama berazam. Kalau niat dan azam tuan-tuan keluar daripada hati yang ikhlas, malam ni dan sekarang Allah Ta'ala tulis pahala beriktikaf 10 hari di akhir Ramadan. Ikhlas. Yang ni juga keistimewaan umat Nabi Muhammad. Sesiapa sahaja di kalangan umat Nabi Muhammad yang berazam, betul-betul buat plan dalam hati dia, dia nak buat kebaikan A, nak buat kebaikan B, nak buat kebaikan C, sungguh-sungguh dah ada plan, dia panggil man azama. Siapa yang berazam, bukan seronok-seronok berangan, berazam untuk sungguh-sungguh melakukan kebaikan, dia ada strategi, dia ada perancangan untuk buat ibadah, Ramadan ataupun belum Ramadan, Allah arahkan para malaikat untuk tulis bahawa dia telah melakukan ibadah itu. Tapi yang susah, nak kena ikhlas di sini. Paling susah sekali. Nak kena latih hati hak duduk dalam, hak kita duduk cakap sekarang ni, yang kita boleh bercakap ni, nak kena latih hati hak tak nampak. Yang kalau dibelah badan kita 1000 belahan, kita tak nampak hati yang boleh bercakap tu. Untuk melatih hati itu ikhlas kerana Allah, betul-betul berazam untuk buat benda tu, Allah arahkan malaikat tulis, kata dia dah buat. Subhanallah. Contoh malam ni, betul-betul kita sebut, wahai Allah, aku berazam nak iktikaf 10 hari terakhir untuk dapat Lailatul Qadar. Kita bersembang dengan diri kita, masjid mana? Kita pun sebut masjid sekian-sekian, sebab masjid tu je buka 10 malam terakhir. Saya tak tahu di Langkawi ni berapa masjid yang buka 10 malam yang terakhir, buka terus. Maksudnya AJK susun lah berapa orang jaga apa semua, bukan yang buka-buka tu biar macam tu. Susun elok-elok lah perancangan.
Tiba-tiba sampai satu Ramadan sakit. Contoh ni contoh kan. Sampai habis Ramadan sakit. Allah Subhanahu Wa Taala sudah pun mengarahkan malaikat untuk menuliskan di dalam buku catatan dia bahawa dia telah melakukan amal itu. Subhanallah. Umat yang termulia, umat yang paling istimewa, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang nak masuk lagi 2 malam ni, lagi 2 hari ni, esok lusa nak tarawih, dah nak mula man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, hak nak mula dah ni. Kelebihan bulan ini hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk umat Muhammad saja. Sebab tu tadi bila saya sebut seronok, Salafus Saleh. Salafus Saleh ni yang hidup 100 tahun yang pertama, 200 tahun yang pertama, 300 tahun pertama. Tu Salafi, Salafus Saleh dulu. Mereka gembira dengan kedatangan Ramadan. Mereka sudah sedar dengan kedatangan Ramadan. Mereka sudah melakukan persiapan kedatangan Ramadan 3 bulan sebelum Ramadan. Bukan malam ni, bukan minggu lepas, bukan 2 minggu lepas, tetapi telah menyediakan hati mereka, telah menyatakan kepada Allah kegembiraan dalam perasaan hati mereka kepada Allah untuk sambut Ramadan. 3 bulan bermula daripada Rejab. Dah seronok. Kita terlambat. Sebab buat ceramah pun nak masuk Ramadan dah. Buat macam mana? Malam ni lah baru dengar. Tapi masih ada ruang dan peluang. Wahai Allah, bukan saya seorang nak i'tikaf, niat tuan-tuan ni. Bukan saya seorang yang nak i'tikaf, saya dan anak-anak insya-Allah. Lepas tu orang perempuan, Ustaz, saya bacakan hadis ni. Thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 10 malam yang terakhir daripada Ramadan, hatta tawaffahu Allah, sehinggalah Nabi diwafatkan oleh Allah. Kemudian i'tikaf itu diteruskan oleh para sahabat. I'tikaf itu juga diteruskan oleh azwajuhu, isteri-isteri Nabi, min ba'dihi, selepas daripada Nabi wafat. Tu mereka i'tikaf di mana? Di Sungai Petani ada satu masjid. Dululah, saya tak tahulah. Lama saya tak pergi masjid tu. Ada satu masjid, tak payah sebutlah, dia sediakan ruang i'tikaf untuk muslimat. Subhanallah. Dia ada tandas khas, dia ada ruang khas, dia ada laluan khas, dia ada tangga khas, dia ada... Tak nampak muslimat masuk kawasan tu, tingkat atas semua muslimat. Isteri-isteri Rasulullah beriktikaf di dalam Masjid An-Nabawi. Tapi dia buat tutup lah, dia buat tutup kawasan tu kan. Tapi bukannya serentak 9 orang tu serentak semua beriktikaf. Ada tahun ni 3 orang isteri Nabi beriktikaf, tahun depan 2 orang, tahun satu lagi 4 orang. Kalau di Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi seronok, alhamdulillah lah tuan-tuan, boleh duduk, Masya Allah, duduk sampai habis, sampai subuh esok boleh i'tikaf. Kalau masjid di Malaysia ni masih lagi janggal, maka pengurusi masjid, imam masjid, jawatan kuasa masjid yang mendengar, susunlah, jangan duk kalut nak buat tazkirah tiap-tiap malam tarawih.
Ni kira duk kalut nak selit tazkirah, kan? Yang lebih afdal di dalam bulan Ramadan adalah jawatan kuasa dan pengurusan masjid susun macam mana nak bagi orang mai 10 malam yang terakhir untuk mereka beriktikaf, sediakan buka puasa, sediakan sahur. Sedia buka puasa banyak dah masjid, alhamdulillah. Dulu kalau 15 tahun yang dulu, 20 tahun yang dulu jarang. Sekarang ni banyak. Berhenti saat Covid. Lepas ni saya rasa tahun ni insya-Allah ada kot. Berbuka dengan sahur. Masjid-masjid sediakan. Satu perkembangan yang baik di Malaysia. No? Sahur pun mereka sedia, buka puasa pun mereka sedia. Perkembangan yang sangat baik. Cuma kita nak tengok lepas ni kita pergi negeri mana pun 10 malam yang terakhir kita boleh singgah. Kan? Dia tak tutup. Dia tak sunyi masjid-masjid untuk kita hidupkan kembali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah pun hampir mati. Kemudian yang ketujuh, satu hadis yang sangat masyhur, Nabi sebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amalan anak Adam untuknya, kullu amal ibni Adam lahu, semua amalan anak Adam untuk dia. Kita berzikir, kita solat, kita mengerjakan umrah, kita baca Quran. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Kemudian Nabi sebut, siapa yang buat kebaikan dan ibadah diberikan satu kebaikan, satu pahala. Kemudian Allah gandakan 10 ila 700 dha'fin. Kemudian Allah gandakan 700. Tuan-tuan, sebahagian kebaikan dan ibadat yang kita buat, mula daripada 1, Allah ganda jadi 10, ada yang diganda jadi 20, ada yang ganda jadi 50, ada yang ganda jadi 100. Amal ibadat. Ada yang digandakan, Nabi kata ila 700 dha'fin, sampai 700 kali ganda ibadat tu. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa Ramadan untuk aku, kata Allah. Aku tak sebut kepada mereka berapa banyak yang akan aku bagikan pahalanya. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan mengganjari mereka. Allah Ta'ala rahsiakan. Besar pahala Ramadan, banyak pahala puasa Ramadan, istimewa pahala puasa Ramadan. Allah Ta'ala sebut dalam satu hadis qudsi, kalau ibadat-ibadat lain aku mula ganda daripada 10 hingga 100, hingga 200, hingga 300, hingga 500, hingga 700, kecuali puasa. Tentang puasa nak hadis ni. Kecuali puasa. Fa innahu li, kerana ia untuk aku. Ketika mana seseorang itu berpuasa, dia boleh tipu orang lain bahawa dia berpuasa, walaupun tadi dalam rumah dia minum air sebab orang tak nampak. Kalau semayang, orang boleh tengok dia berdiri, dia rokok, dia i'tidal, dia sujud, nampak dengan mata. Kalau buat keluar zakat pun orang tahu dia buat keluar zakat. Dia tak boleh mohong. Kalau dia transfer pun orang minta, orang boleh nampak dia punya bukti transfer dia zakat. Kalau dia mengerjakan haji pun sama. Tapi kalau dia puasa, dia mai buat muka lapar, mai buat muka 3 rupang kan. Padahal sepinggan dah tadi.
Pergi beli kedai Cina pula tu. Kedai Cina buka. Saya tak nampak di sini lah, belah ada satu tempat saya sebut. Punya tak malu. No? Masuk kedai Cina beli nasi campur. 2-3 orang pula tu. Bukan hak umur 18. Bukan hak umur 23. 40 lebih, 50 lebih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tak puasa lagi. Umur dah 50 lebih, umur dah 60 lebih, tak puasa. Pergi beli makan kedai bukan Islam. Gamak tu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sedangkan Nabi SAW sebut, specialnya satu-satunya ibadah yang Allah istimewakan dari sudut berapa banyak aku nak balas, yang tu aku tak bagi tahu. Wa ana ajzi bihi, sebab nanti aku akan umumkan. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Sebab dia tinggal syahwat dia di siang hari Ramadan, dia tinggalkan nafsu makan dia siang hari Ramadan, dan dia tinggalkan dahaga pada siang hari Ramadan min ajli, kerana aku, kata Allah. Subhanallah. Banyak mana? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Banyak mana? Di mahsyar kita akan tengok. Dalam keadaan Allah sendiri janji dalam hadis qudsi, bahawasanya aku istimewakan satu jenis ibadat yang namanya Ramadan. Daripada 7-8 pintu syurga, aku khususkan satu pintu syurga namanya Rayyan, yadkhulu minhu as-saimun. Hanya saja orang-orang yang suka berpuasa akan dipilih oleh Allah untuk masuk dalam tu. Bila Allah sendiri yang sebut nama dia untuk bangun di mahsyar, setelah ditimbang amalan dia selesai, Allah pun panggil dia masuk melalui pintu Rayyan. Apabila habis orang-orang yang suka berpuasa waktu hidup dulu, ataupun bila mai bulan Ramadan, dia puasa dengan baik Ramadan, dengan mendatangkan ke semua sunnah-sunnah Nabi SAW, dengan mendapat markah dan juga pencapaian yang paling tinggi di sisi Allah puasa Ramadan, Allah panggil geng-geng saimun, bangkit, panggil nama masuk melalui pintu Rayyan. Dan bila habis kumpulan as-saimun ini, Allah arahkan untuk pintu itu ditutup, fala yadkhulu minhu ahadun abada. Selepas daripada tu siapa-siapa tak boleh dah masuk melalui pintu. Subhanallah. Sebab tu bila satu persatu kumpulan masuk, kita tengok diri kita. Aku ni dulu waktu di dunia dulu suka apa? Cek balik. Malam ni cek saya dan kita semua. Jenis seronok semayang kah? Cek balik. Asap tak sap pun 7. Bukan jenis seronok semayang, tak jaga semayang. Sebab nak masuk syurga, dia ada pintu solat, dia ada pintu jihad, dia ada pintu puasa, dia ada pintu sekian, dia ada pintu sekian. Sekarang kena cek. Baru umur 47 Ustaz. 47 bukan kamu yang nak tentukan ajal kamu 63. Kalau umur 26 Allah kata esok, esok. Subhanallah. Sebab tu kena semak lah. Kena semak sekarang. Ibadat apa yang Allah buka seluas-luasnya pintu hati kamu untuk kamu seronok, berasa nikmat dan berasa iman bila melakukan ibadat tersebut.
Satu-satu kita cek. Tak ada. Kalau tak ada, kena buat persiapan. Mohon dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Wahai Allah, cintakanlah kepada kami iman. Tuan-tuan ingat tak kena minta ke rasa seronok dengan benda ibadat, benda baik? Allahumma habib ilainal iman. Wahai Allah, jadikanlah saya seronok dengan iman. Wahai Allah, jadikanlah saya seronok bila baca Quran. Wahai Allah, jadikanlah saya seronok bila berkeluar duit RM50 sedekah fi sabilillah. Wahai Allah, jadikanlah saya seronok apabila saya berdiri untuk menyembah Allah. Minta. Allahumma habib ilainal iman. Nak minta. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah iman itu dalam hati kami. Kena minta. Sebab kita takut satu persatu pintu syurga ditutup, nama kita tak dipanggil setelah pintu terakhir ditutup. Satu-satu pintu syurga tutup, tak panggil, nama kita tidak dipanggil. Itu masalah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang lebih memeritkan lagi ialah apabila ada di kalangan mereka yang ketika mana nama mereka dipanggil untuk menerima buku amalan Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba, dipanggil ke depan untuk menghadap. Ni baru 1000 orang kan, di padang mahsyar tak tahu berapa ratus bilion orang. Bukan orang saja, binatang pun dibawa ke padang mahsyar. Bukan manusia saja yang dikembalikan roh untuk dihimpunkan di mahsyar. Binatang keseluruhannya dikembalikan roh setelah mati pada kiamat ataupun mati sebelum kiamat. Mereka juga dikembalikan roh. Wa idzal wuhushu husyirat. Allah sebut dalam Quran, binatang-binatang juga dihimpunkan di mahsyar. Tak ramai ke tuan-tuan? Petang tadi saya duduk di Cenang. Bukan naik jet ski. Duduk saja aja, minumlah sikit. Itu ada seorang hak duduk dengan kami kawan. Bila duduk depan pantai tu nampak laut luas. Dia kata, Ustaz, esok mahsyar macam ni ya. Dia kata kat saya. Kan, dia kata, Ustaz, nanti mahsyar macam ni Ustaz no. Saya kata hak ni baru 0.0001% hak mahsyar. Wallahu alam, lebih kurang lah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab 2022 yang kita hidup pada malam ni, jumlah manusia saja, tak termasuk binatang, manusia saja 8 bilion. Padang bola mana yang nak memuatkan 8 bilion? Tak ada. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Waktu Allah sebut pahala puasa Ramadan punya besar, punya banyak, kami rahsiakan wa ana ajzi bihi, sebab dia tinggal nafsu dia, syahwat dia, makan dia, minum dia, min ajli. Aku simpan untuk dia tengok nanti di mahsyar. Aku rahsiakan. Tiba-tiba Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash. Kam ni dalam bahasa Arab, kam umruka, berapa umur kamu, iaitu kam istifham. Kam untuk tanya. Kami sa'atul an, sekarang pukul berapa? Tu kam tanya.
Tapi bila Nabi sebut kam min shaimin, bukan Nabi tanya berapa orang puasa. Kata para ulama, antaranya Al-Imam An-Nawawi, kam di sini kam takfiriyah, iaitu Nabi nak beritahu betapa ramainya orang yang berpuasa yang apabila diminta untuk dibukakan buku amalannya, Iqra' kitabak, buka buku amalan kamu, baca buku amalan kamu, bukan buka saja, baca. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukup untuk diri kamu menjadi saksi apa yang kamu buat dulu atas muka bumi ni. Kamu puasa kerana siapa? Kamu tutup aurat pakai tudung kerana siapa? Kamu solat kerana siapa? Kamu keluarkan zakat, perniagaan kamu besar kerana siapa? Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kamu boleh menjadi saksi. Cukup untuk perbuatan yang kamu lakukan. Nabi kata bila seorang ni tiba-tiba dia tengok tentang amalan pertama yang ibadat yang berkaitan dengan Allah yang dihisab adalah solat, dan jenayah pertama yang berkait dengan manusia yang akan diperhitungkan oleh Allah adalah bunuh, al-qatl. Seperti mana malam ni tuan-tuan boleh baca buku, seperti mana malam ni tuan-tuan tengok, tuan-tuan boleh lihat, boleh nampak, begitulah apabila Allah Subhanahu Wa Taala arahkan kepada kita, yang mana buku catatan amalan kita telah pun berada di antara dua tangan kita ataupun di hadapan kita. Bila Allah Ta'ala kata Iqra' kitabak, baca buku catatan amalan kamu, kita pun semak satu persatu. Bila sampai tang puasa Ramadan, kita teringat hak malam ni, iaitu di mahsyar kelak Allah nak bagi tahu berapa banyak yang Allah nak bagi. Kalau ada ibadat yang Allah Ta'ala kata kami gandakan 10, ada ibadat kami gandakan 100, ada ibadat kami gandakan 200, ada ibadat kami gandakan 700, kita pun tengok tang puasa, kita pun terkejut. Sebab dituliskan pada puasa itu dua perkataan, kata Rasulullah. Perkataan pertama berbunyi al-ju', lapar. Dan perkataan kedua yang kita peroleh daripada puasa Ramadan adalah al-atash, iaitulah dahaga. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Boleh dua aja, lapar, dahaga. Pahala mana? Pahala mana? Tak nampak pahala pun. Wahai Allah, aku puasa Ramadan 48 kali, wahai Allah. Kenapa kebanyakan yang ditulis ni adalah al-ju' wal-atash? Lalu Allah peringatkan kita, bukankah dahulu kamu berpuasa tetapi kamu banyak menipu orang? Bukankah kamu dulu berpuasa tapi kamu menyebarkan aib orang? Bukankah dulu kamu berpuasa tetapi kamu mengadu domba dengan orang? Maka Nabi sebut dalam satu hadis lain, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Tak sahakan kita tengok buku amalan mai tang puasa, ada dua perkataan, wal-'iyadzu billah, lapar, dahaga. Tak tulis pahala. Subhanallah, tak tulis pahala. Bila tanya Allah Ta'ala beritahu dulu buat apa, baru teringat balik. Bulan Ramadan pun sibuk lagi duk naik status, kata kat orang ni, kata kat orang ni. Bulan Ramadan pun sibuk lagi duk react orang, seronok react orang.
Tak betul pula tu. Mengada-ngadakan cerita pula. Riak tok guru nu, riak tok guru ni, riak orang nu, cabar ulama sana, cabar ulama sini. Menyebarkan keburukan dan kejahatan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Man lam yada' qaul az-zur. Ni Nabi sebut antara punca paling besar. Sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan yang bohong, keji, kesat, wal amal bihi, dan beramal dengannya, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tak boleh tinggal dosa mulut, dosa lidah dalam keadaan dia berpuasa, tapi tak boleh tinggal dosa mulut, falaisa lillahi hajatun, Allah tidak berhajat, kata Rasulullah, fi an yada'a ta'amahu wa syarabah, untuk dia meninggalkan makan dan minum dia. Tak payah aku tak kelapang. Itu bahasa terjemahan kita lah. Terjemahan orang Kedah. Allah tidak berhajat untuk kamu tinggalkan puasa, makan dan minum kamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hati-hati. Sebesar pahala Ramadan, puasa Ramadan, ia boleh dibenam oleh dosa-dosa yang kita lakukan ketika berpuasa. Terutamanya dosa mulut. Hari ini orang gabung dosa mulut sekali dengan tangan. Dua-dua bergerak. Tangan pun tight, sebarkan kepalsuan dan kejahatan. Mulut pun bercakap, sebarkan pembohongan dan kejahatan. Dua-dua anggota ni dia punya bergerak. Orang sibuk sebut subhanallah, sibuk sebut astaghfirullah, sibuk sebut sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tangan dia, jari jemari dia sibuk untuk mencatur dan menyusun. Hari ni nak kata kat siapa, esok nak kata kat siapa, lusa nak kata kat siapa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dua ibadat dalam Ramadan, pahala dia sama, iaitu Allah ampun semua dosa kecil dia yang telah lalu. Walaupun 60 tahun dia hidup, 70 tahun dia hidup, Allah ampun semua dosa kecil dia yang telah lalu. Dua-dua ibadat ni dalam bulan Ramadan. Yang pertamanya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, yang keduanya man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Yang pertama, siapa yang boleh puasa sampai habis, puasa elok Ramadan, imanan wa ihtisaban, kerana beriman dan mengharapkan pahala, diampunkan semua dosa-dosa kecilnya yang telah lalu, walaupun berapa puluh tahun. Dan yang kedua, sesiapa yang menghidupkan Ramadan, kata Al-Imam Nawawi, qama di sini adalah mendirikan solat at-tarawih. Ni satu lagi semayang tarawih. Masing-masing pakat jagalah. No? Ayah ketua keluarga tak boleh tarawih di masjid, di rumah. Kan 2 tahun dah ikut kursus COVID itu ni. Kan berapa ramai semayang di masjid, di rumah. Kan semayang fardu tarawih pun 2 kali tarawih dah lah. Di rumah. Dua ibadat ni dalam Ramadan diampunkan semua dosa-dosa kecil dia yang telah lalu, yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang terakhir sekali tuan-tuan, dua poin lagi, dua aja. Yang pertama, yang ni orang yang dengar ceramah saya pasal Ramadan, kita akan pernah dengar lah, iaitu menyediakan makanan berbuka untuk orang-orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Yang ni alhamdulillah, banyak masjid buat, alhamdulillah. Cumanya saya nak sebut pada malam ni, siapa-siapa yang tak pernah lagi ada sumbangan untuk masjid-masjid yang menyediakan makanan berbuka puasa, esok cari 10-20 masjid, pergi bagi sumbangan. Kita kata sedap ustaz, sebut 10-20 masjid, gaji pun 1,400 nya, gaji pun 900,500. Sahabat Nabi, bila Nabi kata sesiapa yang menyediakan makanan untuk berbuka puasa kepada seorang, maka dia mendapat pahala seorang berpuasa. Boleh kat dia dapat. Bukan boleh maksudnya transfer pahala tu kat dia. Dia bagi satu orang buka puasa, dia mendapat pahala seperti seorang berpuasa. Satu masjid tu 200 orang buka puasa, 200 pahala. Orang berpuasa sehari. Sahabat-sahabat yang miskin tanya Nabi, ya Rasulullah, kami pun buka puasa dengan sebiji kurma sahaja. Kami pun buka puasa dengan air sahaja. Nabi kata, walau syurbatama, walaupun makanan ataupun minuman yang kamu sediakan itu adalah seteguk air sahaja. Allah tahu berapa banyak kemampuan yang Allah bagi tiap-tiap orang yang ada di depan saya. Allah tahu. Malam ni kita dah tahu fadilat besarnya pahala puasa bila kita berpuasa satu hari Ramadan. Dan malam ni juga kita dah dengar, sesiapa yang menyediakan walaupun seteguk air untuk seorang berbuka puasa, dia dapat pahala tanpa dikurangkan sedikit pun pahala itu. Maka malam ni juga kita berazam dalam Langkawi ini, berapa masjid yang buat jamuan berbuka puasa, pi bagi ikut kemampuan. Nak lebih lagi, kena kreatif, kena lebih seni, cari lebih banyak masjid. Tapi jangan duk pergi bubuh ikut dan lagi orang kata masjid tu tak pernah buat buka puasa lah. Sembang-sembang dengan kawan kan, orang beritahu masjid tu tak pernah bagi, tak pernah buat buka puasa. Tengok pusing satu Langkawi berapa masjid saya tak tahu. 29 masjid satu Langkawi. Berapa yang buat yang buka puasa, wallahu alam. Kalau kemampuan kita satu masjid RM10, kamu jujur dengan Allah, Allah bagi sama macam hak bagi orang-orang yang kaya yang bagi banyak, insya-Allah. Pusing cari. Dan yang terakhir sekali ialah di dalam bulan Ramadan, diriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi daripada Abdullah ibn Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ni tentang yang ni last untuk malam ni, iaitulah Nabi sebut, lillahi ta'ala inda kulli fitrin min syahri Ramadan, sesungguhnya Allah memperuntukkan tiap-tiap hari ketika berbuka di dalam bulan Ramadan. Ingat tuan-tuan, tiap-tiap hari ketika berbuka dalam bulan Ramadan, tiap-tiap malam, utaqa'u minan nar, mereka-mereka yang akan dibebaskan namanya, mereka-mereka yang akan dipadamkan namanya daripada senarai ahli neraka. Tiap-tiap malam sejak daripada 1400 tahun yang lepas, ketika mana diberikan
Ramadan kepada umat Nabi Muhammad berpuasa tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan. Allah memadamkan 60,000 nama. Allah membebaskan 60,000 nama penduduk neraka, wal'iyadu billah. Allah padam tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan. Sebab tu tuan-tuan, antara doa yang sangat masyhur dalam bulan Ramadan untuk saya dan kita semua ulang, Allahumma ja'alna min utaqa fi syahri Ramadan. Tak hafal yang bahasa Arab. Wahai Allah, jadikanlah kami, pilihlah nama kami wahai Allah di kalangan mereka yang dibebaskan daripada senarai ahli neraka, wal'iyadu billah. Daripada jadi ahli neraka tadilah. Dan di akhir Ramadan tadi Nabi sebut tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan. Bukan ketika berbuka, saya silap. Lillahi ta'ala 'inda kulli fitri min syahri Ramadan kulla lailatin utaqa minan nar 60,000. 60,000 tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan, 60,000. Dan bila sampai pada 30 Ramadan ataupun penghujung Ramadan, kalau bulan tu 29, kalau bulan tu Ramadan 30, maka 30, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala akan membebaskan. Ni tiap-tiap tahun tuan-tuan, setiap tahun Allah akan membebaskan sebanyak 60,000, tetapi dikalikan dengan 30, 30 marrah 60,000. 30 kali untuk 60,000 tadi. Kalau sembang terjemah bahasa moden kita, 60,000 darab 30. Di akhir malam Ramadan, Allah membebaskan lebih kurang 1.8 juta nama-nama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada senarai penduduk neraka. Jadi saya rasa sekadar tu dulu untuk malam ni. Saya ceramah sejam kan. Penganjur tulislah 2 jam ke, sejam setengah ke, 2 jam setengah ke, kan, dalam istana ke, dalam kementerian ke, sejam saja. Dan minta maaf banyaklah pada pihak penganjur. Semoga perkongsian ringkas pada malam ni kita dapat yang tibar, dapat jadikan panduan, dan semoga Allah Ta'ala pilih kita semua pada malam ni, umat Nabi Muhammad SAW, untuk terus melakukan ibadah, untuk kuat berazam melakukan kebaikan, dan seterusnya diterima ke semua kebaikan dan ibadah yang kita lakukan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih pada semua yang sudah hadir pada malam ni. Semoga keberadaan kita pada malam ni diterima oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.